Nadi ilmu amalan membaca. Membaca itu jabatan ilmu. Ilmu pelita kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua. Nama diberi Nurin Amna binti Muhammad Zahra Nizam, murid tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah. Di sini terdapat 5 buah buku yang telah saya baca. Namun pada hari ini, saya akan kongsikan kepada anda semua tentang sebuah buku yang saya baca dan telusuri dengan baik yang akhirnya menjadi buku kegemaran saya. Buku ini berjudul Ubah Patah Hati Jadi Prestasi, karya Adit Abdul Kadir dan Dwi Suwitno. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2021 oleh PTS Media Publication Sendirian Berhad. Jadi, apa yang buat saya tertarik dengan buku ini? Yang pertama, genre bagi buku ini. Kebanyakan remaja pada zaman kini suka membaca buku genre romantik ataupun seram. Namun, genre bagi buku ini ialah motivasi yang sesuai untuk saya sebagai seorang murid yang selalu ingin memotivasikan diri setiap hari. Yang kedua ialah penulis buku ini sendiri. Salah seorang penulis buku ini ialah Ustaz Adit Abdul Kadir yang merupakan seorang pendakwah, motivator dan penulis yang terkenal di Malaysia. Beliau merupakan graduan di sebuah kolej Islam antarabangsa dengan mengikuti diploma kontemporari Islam. Personaliti yang ada pada Ustaz Adin menjadikan dirinya salah seorang pendakwah yang disukai di media sosial dan saya sentiasa mengikuti isu semasa tentangnya di aplikasi Twitter. Buku ini mempunyai 13 bab dan mempunyai 294 muka surat. Buku ini menceritakan tentang motivasi bermula dari hati sehinggalah berjaya. Antara ke-13 bab ini, saya paling gemar akan bab yang pertama, iaitu hati-hati dengan hati. Dalam bab ini, menceritakan tentang bagaimana hati seseorang itu boleh dipulih dengan melihat dari sudut pandang orang lain. Di dalam bab ini, terdapat sebuah cerita yang saya kira boleh menyedarkan diri saya sendiri untuk tidak melihat hanya pada sudut pandang diri saya sendiri. Cerita tersebut bermula apabila seorang lelaki dan wanita yang merupakan pasangan sejak mereka sekolah menengah. Kemudian, apabila sudah meningkat menjadi pelajar universiti, lelaki tersebut mendapat tawaran pengajian di luar negara. Maka, mereka perlu menjalankan hubungan jarak jauh. Mereka masih lagi berkomunikasi dengan kerap setiap hari. Namun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dan tahun demi tahun, mereka jarang berkomunikasi. Sehinggalah pada suatu hari, wanita tersebut telah meninggal dunia akibat kemalangan. Namun, hanya diketahui oleh ahli keluarga sebelah lelaki dan sebelah perempuan sahaja. Apabila lelaki tersebut tamat pengajiannya selepas beberapa tahun, dia berasa kecewa dan sedih kerana teman wanitanya sudah lama tiada. Lelaki tersebut juga menyalahkan keluarganya kerana tidak memberitahunya tentang perkara tersebut. Namun, ahli keluarganya menyatakan bahawa mereka takut jika pelajaran lelaki tersebut akan terjejas jika dia dapat mengetahui perkara tersebut. Lalu, lelaki itu hanya termenung dan akhirnya menerima takdir yang telah tertulis. Di dalam buku ini, kesemua bab yang ditulis adalah untuk memotivasikan diri pembaca bermula dari hati sehinggalah berjaya. Sebagai seorang remaja yang hidup di dalam dunia yang penuh kekeliruan, buku ini memberikan saya banyak pengajaran. Contohnya, apabila kita bersedih, kita perlu ingat kita sentiasa mempunyai orang di sekeliling kita dan kita masih mempunyai Tuhan kita. Selain itu, buku ini juga mengajar saya untuk tidak hanyut dengan arus kemodenan yang kian berleluasa. Sebelum mengundurkan diri, ingin saya sampaikan inspirasi hati daripada buku ini. Apabila kita kehilangan sesuatu, jangan sampai kita kehilangan yang lain. Tetaplah berjuang untuk meneruskan kehidupan. Walaupun sakit dan pedih itu masih terasa, kita perlu melawan rasa sakit itu demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.